Antara paparan menarik hari ini, Zahid wira sebenar yang selamatkan Malaysia. Adli bakal Menteri KPDN, sejarah hitam Parlimen Malaysia. Azmin dilantik Ketua Pembangkang Selangor. Sebarang tindakan undang-undang terhadap mana-mana pihak yang mengeluarkan kenyataan bersifat menghina institusi diraja dibuat bagi mempertahankan kedaulatan institusi itu, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tindakan itu diambil bagi memberi keadilan kepada raja-raja yang mempunyai kedudukan tinggi melangkaui sepadan politik dan tidak wajar mereka diheret ke dalam kancah politik. Katanya bila menyentuh kedudukan raja-raja, itu keputusan raja-raja supaya tindakan diambil kerana kita harus berlaku adil kepada mereka. Raja-raja tidak boleh jawab di parlimen. Raja-raja tidak boleh jawab dalam media dalam perbahasan biasa. Ada perbincangan dengan raja-raja dan mereka raja-raja ada asas. Jangan heret mereka raja-raja dalam gelanggang politik kerana tidak adil. Oleh demikian, kita jelaskan kepada polis ambil tindakan. Kalau kritik kerajaan dan Perdana Menteri, saya tidak mahu akta hasutan digunakan. Tetapi kalau sentuh raja-raja, itu terserah. Dan raja-raja telah maklumkan kepada Peguam Negara dan maklum kepada polis dan Perdana Menteri bahawa mereka tidak mahu diheret dalam perbincangan politik. Anwar turut menjelaskan bahawa beliau tidak terlibat dalam laporan polis terhadap Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berhubung tindakan yang didakwa menghina Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah. Katanya dalam kes umpama Sultan Selangor itu, laporan daripada Dewan Diraja Selangor bukan laporan daripada saya atau Peguam Negara. Ambil tindakan berdasarkan laporan kita atau Sultan Selangor titahkan demikian. Kalau dengar pandangan pembangkang terutama Perikatan Nasional, dia seolah mengetepikan hal ini dan ia dianggap zalim terhadap Sultan Selangor. Anwar berkata tindakan yang sama juga diambil terhadap Presiden PAS yang juga Ahli Parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang yang didakwa mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan menerusi ceramahnya di Muar pada 26 Ogos lepas. Ketua Penerangan UMNO Wilayah Persekutuan Gulam Muzaffar mengecam pemuda Perikatan Nasional kerana mengajukan Perhimpunan Selamatkan Malaysia pada 16 September dan menggesa Ahmad Zahid Hamidi didakwa semula. Menyifatkan langkah PN itu berfikiran sempit, Gulam berkata pemuda PN harus sedar bahawa Presiden UMNO merupakan orang yang menyelamatkan Malaysia di tengah-tengah kebuntuan politik selepas pilihan raya umum yang lalu. Katanya saya ingin mengingatkan kepada pemimpin-pemimpin pemuda PN yang terlibat dan pembenci Ahmad Zahid bahawa figura inilah yang sebenarnya menyelamatkan Malaysia daripada parlimen tergantung dan ketidaktentuan politik selepas PRU15. Keputusan berani Ahmad Zahid dilakukan demi negara untuk menjadi sebahagian dari kerajaan perpaduan yang diminta oleh Yang di-Pertuan Agong telah dimenoktakan segala kecelaruan politik ketika itu. Jangan lupa itu. Menurut Ketua UMNO bahagian Batu itu, musuh politik Zahid marah dengan Presiden UMNO itu apabila dia mengutamakan kesejahteraan negara berbanding popularitinya sendiri. Katanya dia memiliki keberanian untuk bangsanya. Tiada pertikaian walaupun hakikatnya dia tidak didendang tapi dikeji, dihina, difitnah dan dimalukan sebagai Presiden UMNO. Sebagai seorang ahli UMNO, kita wajib mempertahankan hujah bahawasanya Ahmad Zahid yang sebenarnya telah menyelamatkan Malaysia. Sebagai langkah balas terhadap kempen Selamatkan Malaysia anjuran pemuda PN, Gulam mencadangkan ahli UMNO menganjurkan kempen mencari menantu Midin yang hilang. Pemimpin akar umbi UMNO itu merujuk kepada menantu pengurusi PN Widya Yassin, Muhammad Adlan Berhan yang dicari SPRM berhubung dakwaan penyelewengan dalam pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing. Wakil Perikatan Nasional keluar beramai-ramai meninggalkan sidang Dewan selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecam Razif Jidid, Perikatan Nasional Putrajaya kerana ketawa ketika Anwar yang juga ahli Parlimen Tambun ketika itu memberikan penerangan mengenai isu Ahmad Zahid yang dilepas tanpa dibebaskan daripada 47 pertuduhan rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram baru-baru ini. Kata Anwar, isu mengenai apa yang dibincangkan di antara dia dan Peguam Negara sebelum ini, Idris Harun, dibangkitkan oleh Hamzah Zainuddin. Menurut Anwar, apabila Jabatan Peguam Negara memutuskan untuk menghentikan prosedur mahkamah membabitkan Ahmad Zahid, dia bertanya kepada Idrus. Kata Anwar, Idrus selaku Peguam Negara ketika itu mengakui memberikan arahan berkenaan. Katanya, saya bukan berbincang mengenai keputusannya menghentikan prosedur, saya cuma tanya alasan, minta alasan dan adakah kamu boleh mempertahankan keputusan tersebut. Ketika itu Razif ketawa apabila mendengar kata-kata Anwar. You boleh gelak Putrajaya kerana you buat perkara itu. Semasa pentadbiran PN, you buat perkara itu, dakwa Anwar. Kenyataan itu dibantah oleh Razif yang bingkas berdiri dan mendesak Anwar menarik balik kata-kata berkenaan. Razif yang juga bekas Menteri Kanan semasa kerajaan PN mendakwa kenyataan dibuat Anwar itu berniat jahat kerana menuduh dia melakukan salah laku. Keadaan menjadi kecoh selama lebih 20 minit dengan ahli parlimen dari kedua-dua blok saling bertegang leher sama ada mendesak Anwar menarik balik kenyataannya atau mempertahankan Perdana Menteri.
Razzi pula bertegas mendesak Anwar menarik balik kenyataannya walaupun Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul meminta Razzi duduk supaya Perdana Menteri memberi penjelasan. Apabila keadaan masih tidak dapat dikawal, Johari mengarahkan Razzi keluar dari Dewan Rakyat. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin pula menunjukkan solidariti terhadap arahan dibuat Johari dengan meminta semua ahli Parlimen PN bersama-sama meninggalkan Dewan tersebut. Selepas ahli Parlimen Pembangkang keluar dan keadaan kembali terkawal, Anwar menyambung penjelasannya dengan merujuk kepada keadaan pentadbiran di bawah PN. Katanya apa yang saya katakan itu benar. Putrajaya tahu apa yang berlaku. Dia adalah sebahagian daripada pentadbiran lama dan AG lama Idrus. Sebab itu dia tidak tahan mendengar penjelasan saya. Ini kerana mereka sudah biasa dengan sistem itu dan mereka fikir saya juga melakukan perkara yang sama. Sementara itu, semasa sidang media di lobi Parlimen, Hamzah menjelaskan semua ahli Parlimen PN bersepakat meninggalkan Dewan Rakyat sebagai tanda protes terhadap Johari. Katanya ini adalah sesuatu tidak adil kepada Putrajaya Razzi. Tambun Anwar membuat tuduhan yang dahsyat kepada Putrajaya dan Putrajaya hanya bangkit untuk memberitahu agar beliau menarik balik kata-kata tersebut. Tambah Hamzah, langkah dibuat Johari adalah tidak adil buat ahli Parlimen Pembangkang. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari dijangka bakal dilantik sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang baru menggantikan Allahyarham Salahuddin Ayub. Ketika dihubungi media, beberapa sumber parti amanah mengesahkan perkara tersebut. Katanya pucuk pimpinan parti akan membincangkan perkara tersebut dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung pelantikan tersebut. Setahu saya, YB Adli akan diangkat menggantikan YB Salahuddin. Bagaimanapun, sumber menjelaskan calon pengganti Salahuddin itu bukan senator Dewan Negara. Perkara yang sama dikongsikan beberapa sumber parti amanah yang lain ketika ditanya perkembangan kekosongan portfolio tersebut berikutan kematian penyandangnya Salahuddin. Salahuddin yang juga bekas timbalan Presiden Amanah meninggal dunia di Hospital Sultan Abahya di Alor-Setar Kedah pada malam 23 Julai selepas menjalani pembedahan akibat pendarahan otak. Adli juga satu-satunya naib Presiden Amanah yang menang pada PRU15. Bekas Ketua Menteri Melaka itu menang kerusi Parlimen Alor Gajah dengan majoriti 890 undi dalam persaingan 4 penjuru. Selain memegang jawatan kanan dalam parti, sumber juga memberitahu bahawa Adli juga dilihat sebagai pemimpin muda yang mampu menyambung legasi pendahulunya. Katanya dia pemimpin muda dan berpengalaman dalam kerajaan. Media sedang cuba menghubungi pucuk pimpinan amanah untuk mendapatkan pengesahan. Sementara itu, satu lagi sumber parti berkata ahli Parlimen Shah Alam, Azli Yusof akan diangkat sebagai timbalan menteri. Katanya jika Adli dijadikan menteri, maka kekosongan jawatan timbalan menteri mungkin diisi oleh YB Azli. Apapun pucuk pimpinan akan membuat keputusan muktamad selepas perbincangan dengan Perdana Menteri. Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Dr. Razzie Jidid menyifatkan sidang Dewan Rakyat sebagai satu hari hitam buat Parlimen Malaysia. Beliau berkata demikian selepas diarah keluar Dewan kerana mengganggu sesi penggulungan perbahasan usul kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 bagi Kementerian Kewangan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Razzie juga terbabit dalam petikaman lidah dengan penyokong kerajaan dan enggam dengan arahan oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul supaya duduk dan memberi peluang kepada Anwar untuk meneruskan sesi penggulungan tanpa diganggu. Katanya, saya mahu rakyat Malaysia tengok kalau kami dalam Dewan sendiri dituduh macam-macam di depan begitu tanpa sebarang bukti dan diminta supaya kenyataan itu ditarik balik pun tak boleh. Kami pun tak dapat keadilan bagaimana untuk rakyat. Permintaan saya tidak susah, cuma minta ahli Parlimen Tambun menarik balik kenyataan itu sahaja kerana melibatkan tuduhan kepada saya. Ini perkara yang sangat straightforward, itu sahaja. Kenapa nak pertahankan benda yang tidak betul? Kenapa nak pusing-pusing jawapan? Hamzah berkata perbuatan Anwar dalam memusingkan kenyataan sebelum ini menunjukkan sesuatu pembohongan yang berlaku di dalam Dewan. Katanya, jadi saya bangun dan kata kalau keputusan itu dibuat oleh Speaker adalah sesuatu yang tidak adil kepada salah seorang ahli Parlimen Pembangkang, maka tiada guna untuk kita duduk Dewan kerana mengakui bahawa yang pembohong itu benar. Ahli Dewan Undangan Negeri Hulu Kelang Muhammad Azmi Ali dilantik sebagai Ketua Pembangkang di Dewan Undangan Negeri Selangor. Pengumuman mengenai lantikan itu dibuat oleh Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor, Lau Weng San. Katanya diharapkan Ketua Pembangkang telah dilantik dan dipersetujui ini dapat menjalankan tanggungjawab dengan sebaiknya. Tahniah diucapkan. Lau yang juga bekas Aduan Banteng juga mengesahkan bahawa dia menerima surat pencalonan bekas Menteri Besar itu daripada Perikatan Nasional pada 15 September lalu. Jawatan Ketua Pembangkang sebelum ini dipegang oleh Aduan Sungai Air Tawar dari BN Nizam Ismail. Bagaimanapun, BN dapat kata harapan bergabung pada pilihan raya negeri pada 12 Ogos lalu dan menyaksikan kemenangan mereka dengan menguasai 34 daripada 56 dun. Lau hari ini dipilih sebagai speaker selepas mendapat 34 undi. Dia mengalahkan timbalan Pesuruhjaya 3, PAS Selangor Muhammad Fuad Muhammad Saleh yang menerima 22 undi. Setiausaha Selangor, J. Gayatri Prasena memaklumkan undi sulit pada mesyuarat pertama penggal pertama DUN ke-15 di Dewan Negeri Selangor dijalankan
Berikutan terdapat 2 nama calon speaker yang dikemukakan. Sementara itu, Muhammad Kamli Kamarudin dipilih sebagai timbalan speaker DUN selepas mendapat 34 undi, mengalahkan Adun Sungai Ramah Muhammad Safingah menerima 22 undi. Lau kemudian mengisytiharkan Muhammad Kamli Kamarudin yang juga Adun Bukit Antarabangsa dipilih sebagai timbalan speaker DUN Selangor. Selepas undi sulit dilakukan, berikutan 2 calon untuk jawatan itu dikemukakan. Pada persidangan itu juga 56 adun mengangkat sumpah jawatan dan menandatangani surat sumpah didahului Menteri Besar Amiruddin Syari dan diikuti 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri serta adun lain. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.